Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi ta'alimihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dihormati saudara pengurusi majlis yang amat berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, dan juga yang berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Kelantan dan yang berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Speaker Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Datin, yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Pegawai Keuangan Negeri Kelantan, yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli-ahli Parlimen, yang berhormat Datuk Pengarah Jabatan Dewan Agama Islam Negeri Kelantan, Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Datuk Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, ketua-ketua jajahan, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, tukun-tuku, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis peresmian tilawatul Quran kali yang ke-57 peringkat Negeri Kelantan tahun 1435 Hijriah yang diadakan di Balai Islam Lundang ini. Tema tilawatul Quran pada tahun ini ialah Al-Quran Asas Perpaduan Ummah, di mana kita umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali kepada ajaran Al-Quran, ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu sendiri menjelaskan bahawa wajib kita ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Kita lihat wujud dalam negara kita golongan yang kononnya menganggap mereka berpegang dengan Al-Quran, tetapi mereka menolak hadis Nabi SAW. Hakikat sebenarnya golongan yang menolak hadis adalah golongan yang menolak Al-Quran, kerana Al-Quran memerintah supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul naklah kamu terima, dan apa sahaja yang dilarang oleh Rasul naklah kamu berhenti daripada melakukannya. Ini arahan Allah di dalam Al-Quran. Kalau seorang itu benar-benar berpegang dengan Al-Quran, mereka akan
berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang dia ucapkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kami tidak utuskan seorang rasul pun kecuali supaya ianya ditaati, dipatuhi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan yang boleh kita kemukakan kepada golongan yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menolak hadis, bagaimana cara mereka nak sembahyang, nak tunaikan ibadat sembahyang? Sedangkan ibadat sembahyang secara detail disebut dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Naklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Bagaimana cara orang menolak hadis nak melaksanakan ibadat haji, sedangkan ia tidak disebut secara detail di dalam Al-Quran, tetapi dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah daripada aku cara kamu menunaikan ibadat haji kamu. Juga persoalan kita boleh kemukakan kepada mereka yang menolak hadis. Perintah bersunat tidak disebut dalam Quran, tetapi disebut dalam hadis Nabi. Waqtatin, naklah kamu bersunat, berkhitan. Apakah mereka yang menolak hadis itu tidak bersunat? Ini soalnya. Yang disebut dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa, naklah kamu ikut millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa min millatihi al-khitanu, di antara millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ialah al-khitan, bersunat. Dan disebut dalam hadis Nabi, ikhtatana Ibrahim bil qadum. Nabi Ibrahim bersunat di suatu tempat yang bernama Qadum. Dan ada ulama hadis yang menyatakan Qadum itu nama kapok yang digunakan untuk bersunat. Sama ada guna kapok yang disebut Qadum dan di satu tempat yang bernama Qadum, tetapi yang penting disebut dalam hadis Nabi Ibrahim bersunat di Qadum. Umur Nabi Ibrahim ketika bersunat disebut oleh hadis 80 tahun. Tapi tak apalah, umur Nabi Ibrahim 200 tahun lebih. Kita kalau 80 tahun baru bersunat, hari ni bersunat, esok mati, tak sempat nak berkahwin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, Al-Quran adalah asas kepada perpaduan ummah. Kalau semua umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran, maka insya-Allah kita akan menjadi satu ummah yang kuat, satu ummah yang bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, malam ini malam peresmian tilawatul Quran. Kita negeri Kelantan, kita semua tahu Kelantan digelar negeri Serambi Mekah. Al-Quran mula-mula diturunkan di Mekah. Dan kalau kita meneliti sejarah, qari kita ni di Malaysia ini kebanyakannya lahir daripada negeri Serambi Mekah, daripada Kelantan. Cuma mutaakhirin ini yang menjadi juara qari-qari daripada negeri lain. Soalnya kenapa? Dan bagaimana cara untuk kita mengembalikan kegemilangan tilawatul Quran supaya negeri Kelantan menjadi juara dalam tilawatul Quran ini, sesuai dengan nama kita, negeri Serambi Mekah. Dan memang Al-Quran wajib dibaca dengan tartil,
warattilil Qur'ana tartila, ay jawwidil Qur'ana tajwida. Mesti baca dengan bacaan yang betul. Tartil, bacaan yang terang, jelas dan betul menurut hukum tajwid. Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Dan disebut dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW telah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak daripada kalangan kami orang yang tidak berlagu dengan Al-Quran. Nabi SAW memuji bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari bacaan dia elok, suaranya merdu. Bahkan Nabi terpegun bila mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Nabi bersabda, laqad u'tita mizmaran min mazamiri ali Daud, ay Daud nafsu. Kamu telah dikurniakan kemerduan sebagaimana merdunya suara Nabi Daud. Dan pernah Nabi dengar Abu Musa baca Quran. Dan keesokan harinya Nabi berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, kalau kamu tahu aku mendengar bacaan kamu, tentu kamu gembira. Apa jawab Abu Musa? Abu Musa al-Ash'ari berkata, ya Rasulullah, lau kuntu a'lamu annaka tasma'u qira'ati lahabbartuhu laka tahbira. Kalaulah saya tahu Rasulullah dengar bacaan saya, nescaya saya akan baca dengan bacaan yang lebih elok daripada itu lagi. Abu Musa boleh baca dengan bacaan yang lebih elok lagi. Ini hebat. Jadi ini yang kita nak supaya lahir di negeri Kelantan ini. Kita masih ada ramai guru di Kelantan ini. Jadi generasi yang ada sekarang ini, generasi muda, harus mengambil peluang ini untuk mendalami bidang Al-Quran. Kita nak supaya kita yang menjuarai Al-Quran di dalam negara kita sesuai dengan kita digelar negeri Serambi Mekah. Nabi SAW bukan setakat orang Islam terpegun dengan bacaan Rasulullah, orang bukan Islam pun terpegun eloknya bacaan Rasulullah. Ibnu Katsir pernah menyebut suatu kisah, kita boleh baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pernah satu ketika 3 orang pemimpin kufar Quraisy asyik mendengar Nabi membaca Al-Quran. Abu Sufyan, Al-Akhnas Ibnu Syurik dan Abu Jahal. Dia dengar Rasulullah baca Quran start daripada malam sampai subuh. Bukan 1 malam, bukan 2 malam, 3 malam turut-turut. Hebat bacaan Rasulullah. Orang kafir pun terpegun. Bagaimana dengan bacaan kita? Ini kita nak lahirkan melalui tilawatul Quran peringkat negeri ini. Dan insya-Allah kita doakan supaya wakil kita di peringkat negeri, mewakili negeri kita, akan menjadi juara di peringkat kebangsaan dan seterusnya di peringkat antarabangsa. Itulah harapan saya dan harapan seluruh rakyat Kelantan, bukan setakat harapan pimpinan kita. Akhirnya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali yang terlibat menjayakan program tilawatul Quran peringkat negeri yang bermula pada malam ini. Dan insya-Allah pengundian hadiah akan disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan pada hari Khamis malam Jumaat 10 hari bulan ini. Sekian aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.